Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Jadi jika audio jelas, boleh tolong maklumkan kepada saya, ya, membantu ya dalam siaran-siaran seterusnya. Baik, hari ini saya ada satu perkembangan yang agak menarik dan saya sarankan anda dengarlah sampai penghujung live ini. Saya akan ulaskan satu pendedahan oleh Taqiyuddin Hasan berhubung kenyataan Peguam Negara yang berhubung dengan penjelasan Anwar di Dewan Rakyat berhubung isu kalimah Allah, dan saya juga akan bentangkan dalam live ini satu ancaman luar biasa yang terlepas pandang, ya, orang Melayu Islam berhubung kelonggaran penggunaan kalimah Allah dalam Bible versi Melayu dengan syarat Bible itu kulit dia ditulis untuk Kristian. Saya akan dedahkan satu ancaman besar mengapa, ya, bila tulis kat kulit buku itu untuk Kristian, kemudian dibenarkan dalam kandungan Bible itu digunakan perkataan Allah, mengapa ianya ancaman lebih besar daripada hanya sekadar membenarkan penggunaan kalimah Allah tanpa letak sana untuk orang Kristian. Baik, saya mulakan. Pertama sekali, ya, Taqiyuddin Hasan hari ini mendedahkan bahawa apabila beliau bertemu dengan Peguam Negara dan bertanya berhubung dengan penjelasan Anwar berhubung dengan isu kalimah Allah, ya, mengapa kerajaan membuat keputusan untuk menarik balik rayuannya, maka Peguam Negara menjawab, dengarlah sahaja penjelasan atau kenyataan politik. Maknanya secara langsung atau tidak langsung Peguam Negara telah mengecap, ya, jawapan Anwar itu sebagai jawapan politik. Peguam Negara, ya. Jadi Taqiyuddin kata dia ada saksi bahawa itulah yang dilafazkan oleh Peguam Negara. Maknanya secara tidak langsung ianya satu cara untuk memberitahu bahawa kenyataan Anwar dalam Dewan Rakyat berhubung dengan sebab kerajaan menarik balik rayuan berhubung isu kalimah Allah itu adalah jawapan tidak betul. Dan saya tidak terkejut sebab saya bersama dan malah seorang peguam telah membuktikan bahawa kenyataan Anwar asal di media berhubung dengan sebab kerajaan menarik balik isu kalimah Allah itu tidak betul, salah, totally salah. Ya, Anwar kata ia hanya terguna pakai di Sarawak. Jadi sebenarnya keputusan mahkamah bermakna ianya boleh diguna pakai oleh pribumi Kristian Sarawak di seluruh negara. Okey. So di dalam Dewan Rakyat hari ini, ya, kita perlu tinjau apakah maksud Peguam Negara bila dia kata jawapan Anwar itu jawapan politik, ya. Jadi jawapan yang dirujuknya adalah kenyataan Anwar berhubung dengan isu kalimah Allah di Dewan Rakyat, di mana Anwar memberitahu ada dirujuk kepada Majlis Raja-Raja dan Majlis Raja-Raja mendapati, ya, kononnya lah ianya tidak keputusan merayu itu tidak sejajar dengan realiti dan sebagainya lah. Okey, saya sukar percaya Majlis Raja-Raja boleh berkata demikian, lebih-lebih lagi apabila Sultan Selangor dan Sultan Johor sendiri, ya, secara terang menitahkan agar rayuan dibuat. Jadi saya pun bila baca kenyataan Anwar, saya tak nak komen, tapi saya rasa is not true. Tetapi sekarang kita sudah ada kenyataan dari Peguam Negara, ya, berdasarkan pengakuan Taqiyuddin, ya, bahawa Peguam Negara kata itu jawapan politik. Maknanya tidak tepat atau tidak betul, ya. Jadi Anwar menipu ke Dewan Rakyat, ya. Pelik. Takkan Sultan Selangor kata kena rayu, kemudian Sultan Johor kata kena rayu, kemudian Majlis Raja-Raja beritahu Anwar perkara lain. Okey. Jadi dalam hal ini, ketua-ketua agama di negeri masing-masing dan ketua agama di seluruh negara, iaitu yang di-Pertuan Agong, perlu bersuara. Ini bila mereka bersuara, mereka bukan lagi melibatkan diri dalam politik, ianya adalah sejajar dengan
tanggungjawab mereka sebagai ketua-ketua agama di kawasan masing-masing, khususnya agung ketua agama negara di ketua agama negara, what you call wilayah dan sebagainya, ya, perlu bersuara. Because saya rasa tindakan Anwar ni sudah melampau, dan kita lihat sebab bercanggah-canggah hari ini Anwar kata sebagai Perdana Menteri dia mengelirukan rakyat, dia beri maklumat tidak betul, iaitu hanya terguna pakai di Sarawak, ya, maknanya keputusan mahkamah tu bermakna pribumi Kristian tidak boleh pakai kalimah Allah dalam cetakan mereka di seluruh negara. Ini maklumat tidak tepat yang keluar dari mulut Perdana Menteri. Jadi sepatutnya dia betulkan, tetapi dia tidak ingin betulkan, dia pusing lagi. Hari ini pula di Dewan Rakyat diberi sebab lain mengapa ditarik. Oh, sebab Majlis Raja-Raja dapati ianya tidak sejajar dengan tahap apa, ya, mereka tarik balik. Jadi sudah dua sebab berbeza. Sebab kita dah kantoikan sebab pertama. Sebab sebenarnya pribumi Kristian boleh guna kalimah Allah dalam cetakan di seluruh negara. Jadi maknanya asas ataupun alasan yang digunakan oleh Anwar mengapa mereka tarik balik rayuan sudah tidak valid. Jadi dia timbulkan sebab baru. Mengapa dari awal tidak sebut? Kemudian kalau kita rujuk kepada Saifuddin Nasution, sebabnya lain pula. Oh, kononnya sebab dia rujuk kepada keputusan Mahkamah Tinggi. Maknanya secara tidak langsung Saifuddin mengaku, kami kerajaan pimpinan Anwar, kami setuju 100% dengan keputusan Mahkamah Tinggi yang membenarkan pribumi Kristian dalam kes Jill Ireland untuk menggunakan kalimah Allah di dalam cetakan mereka di seluruh negara. Maknanya mereka bersetuju, jadi mereka tidak rasa perlu rayu. Sedangkan proses rayuan sudah pun dimulakan, hujah-hujah sudah pun dimasukkan oleh kerajaan terdahulu mengapa mungkin Mahkamah Tinggi terkhilaf. Jadi mengapa tidak benarkan Mahkamah Rayuan buat keputusan, mana tahu Mahkamah Rayuan akan dapati Mahkamah Tinggi terkhilaf. Mengapa mendahului Mahkamah Rayuan dan membuat keputusan tarik balik rayuan seolah-olah Saifuddin ni adalah hakim Mahkamah Rayuan yang sudah memutuskan Mahkamah Tinggi ni betul. Mengapa tidak beri ruang untuk menilai sama ada Mahkamah Tinggi buat keputusan betul atau tidak, ya, tapi apa pun alasan Saifuddin lain. Anwar pula sekarang sudah ada 2-3 alasan berbeza-beza di hari yang berbeza. Kita kantaikan satu, dia keluar sebab baru. Kita kantaikan satu, dia keluar sebab baru. Jadi sekarang ni di luar sana ada 4-5 sebab bercanggah-canggah mengapa mereka tarik balik isu rayuan kalimah Allah. Okey. So, nampaknya kerajaan ni ada ini membayangkanlah ada motif tidak betul dalam menarik balik rayuan itu. Ya. Dan orang menipu, bila menipu tu kena tangkap, dia kena menipu lagi. Ini adalah sifat-sifat yang saya lihatlah ada pada penipu. Memang dalam banyak hal lain tu Anwar saya sudah kantaikan dia menipu, ya. So Peguam Negara sudah beritahu, ya, ini adalah jawapan politik Anwar. Jadi adakah Peguam Negara sedang berkata bahawa sebenarnya apa yang Anwar kata berhubung Majlis Raja-Raja itu tidak betul? Jadi Raja-Raja Melayu perlu bersuara, sebab jika mereka bersuara, mereka tidak libatkan diri dalam politik. Ini soal agama. Okey. Kedua, menurut Anwar, ya, ataupun menurut pihak-pihak yang menyokong menarik balik rayuan, mereka kata syarat sudah diletakkan asalkan di kulit Bible itu, versi Melayu itu ditulis untuk orang beragama Kristian. Jadi anda bayangkannya, satu Bible versi Melayu dikeluarkan dan kerajaan menyokongnya secara efektif. Tarik balik rayuan bermakna kerajaan menyokong dalam kes Jill Ireland, ya, mereka menyokong keputusan mahkamah yang membenarkan pribumi Kristian. Dengar baik-baik, saya ulang, ya, saya ulang. Ini Anwar suka sebut, saya ulang, ya. Dalam kes Jill Ireland, secara prinsip, secara efektifnya kerajaan sah menyokong keputusan mahkamah yang membenarkan pribumi Kristian, ya, menggunakan kalimah Allah di seluruh negara dalam cetakan mereka, ya. Kita tidak kira keputusan mahkamah lain, sebab kerajaan telah menarik balik rayuan, tidak memberikan mahkamah rayuan peluang untuk membuktikan sama ada Mahkamah Tinggi buat keputusan betul ke tidak. Maknanya secara prinsip kerajaan setuju
bahawa pribumi Kristian boleh menggunakan dalam kes Jill Ireland, ya, istilah kalimah ataupun kalimah Allah di dalam terbitan versi bahasa Melayu Bible, dengan syarat ianya dalam kulit dia ada ditulis untuk orang agama Kristian. Ini kerajaan tidak boleh lari dari hakikat ini, melainkan ada siapa-siapa yang secara terus boleh menafikan bahawa kenyataan Regi salah, dan saya sedia berdebat dengan mereka. Okey. Tetapi inilah ancamannya. Bayangkannya ada satu Bible versi Melayu dalam di mana di dalam kandungannya ada penggunaan nama Allah. So pada kulit buku ditulis untuk orang beragama Kristian. Okey. Katakan buku itu jatuh ke tangan seorang budak Melayu berumur contohnya 17 tahun. Okey, pertama, ya, adakah salah di sisi undang-undang apabila anda lihat seorang budak Melayu pegang satu Bible cetakan yang ditulis atas kulit buku untuk orang Kristian? Adakah secara perundangan bila dah tulis orang Kristian bermakna undang-undang boleh sekat bukan orang Melayu untuk pegang atau miliki Bible tersebut? Setahu saya tidak ada. Kedua, katakan budak itu buka dan dia terbaca Jesus adalah anak Allah. Ini memang totally bercanggah dengan agama Islam, ya. Perkataan nama Allah ini hanya muncul dengan penyebaran agama Islam. Sebelum itu Kristian datang lagi awal, tak ada pun perkataan Allah, ya. Nah, tiba-tiba ada Jesus adalah nama anak Allah. Adakah bayangkan apa yang terfikir oleh budak tu? Oh, orang Kristian diajar Jesus adalah anak Allah. Jadi adakah mereka sedang merahsiakan perkara ni daripada orang Islam? Mengapa orang Islam tidak diberitahu perkara ni? Sebab dia tengok kat kulit, ini adalah Bible untuk orang agama Kristian. Nampak tak kekeliruan luar biasa yang akan timbul dalam minda budak itu? Maka ini boleh menimbulkan keraguan budak itu terhadap versi Islam yang disampaikan kepada orang Muslim. So, mereka dakwa kononnya bila kita letak atas kulit Bible itu untuk orang agama Kristian, itu menyelesaikan masalah. Tahu tak, ianya menimbulkan lebih banyak masalah dan ancaman lebih besar. Sebab tidak menyalahi undang-undang apabila ditulis atas kulit buku itu untuk orang Kristian, tidak menyalahi undang-undang jika seorang Melayu memiliki buku itu. So, banyak putar belik dalam isu ini. Pokoknya ada niat sungguh-sungguh jahat yang saya lihat dalam desakan untuk penggunaan kalimah Allah ini, dan sifat keterlaluan oleh satu komuniti terdiri daripada agama-agama lain yang mendesak kerajaan agar isu ini diperjuangkan supaya orang boleh guna kalimah Allah ini. Mereka tidak faham perlembagaan, ya, orang Buddha yang association mereka, Buddha, Sikh, apa semua tu, association mereka mendesak isu ni mesti diperjuangkan. Tidak boleh halang orang Malaysia guna kalimah Allah kerana ini bertentangan perlembagaan. Sebenarnya mereka tidak faham perlembagaan. Sebab perlembagaan ada juga perkara klausa dia berhubung dengan agama Islam dan perkara-perkara untuk memelihara, ya, hak orang-orang Islam dan sebagainya. Jadi benda tu mereka tidak pertimbangkan. Mereka hanya secara mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri, dan mereka hendak isu kalimah Allah ni dibenarkan, sedangkan mereka tidak menjaga sensitiviti orang Islam. Mereka tidak ingin membincangkan, ya, impak buruk yang dibawakan dengan penggunaan kalimah Allah secara tidak betul ini, yang boleh mengelirukan orang Islam. Dan mereka tidak ingin membincangkan atau memberi sebab mengapa tiba-tiba hendak gunakan kalimah Allah ini, sedangkan, ya, penggunaannya tidak bertepatan. Malah dalam Bible pun kalau guna Allah ni dah salah.
ianya sebenarnya menipu orang-orang Kristian. Jesus adalah nama anak Allah, itu dah salah. Sebab Allah ini digunakan oleh orang Islam. Konteks penggunaan pemahaman siapa itu Tuhan, Kristian dengan Islam berbeza. Jadi sebenarnya orang Kristian menipu penganut mereka sendiri. Ya. So mengapa mereka sanggup menipu penganut mereka sendiri? Mengapa mereka tidak ingin mempertimbangkan bahawa itu adalah penipuan, dan mereka hanya berpandukan kepada satu bahagian terpencil dalam perlembagaan yang mereka petik, kononnya ini melanggar hak asasi rakyat Malaysia, ya, mereka berhak menggunakan kalimah Allah, dan mereka beria-ia hendak gunakan Allah. Mengapa nak bincang perkara itu saja sedangkan mereka tidak ingin bincang dengan orang Muslim penipuan yang dilakukan terhadap orang Islam dan juga orang Kristian. Benda-benda yang mungkin boleh menyebabkan argumen mereka kalah, mereka runtuh, ya, alasan mereka tu runtuh. Mereka tidak ingin bincang. Mereka hanya bincang perkara yang menyokong alasan mereka ataupun hujah mereka. Mereka tidak ingin bincang perkara yang boleh runtuhkan hujah mereka, iaitu ini adalah penipuan terhadap orang Islam, ini adalah penipuan terhadap orang Kristian, dan tidak ada sebarang sebab yang boleh diberikan mengapa mereka perlu guna nama Allah dengan cara yang tidak betul. Ya. So ada niat yang amat jahat, dan saya tertanya-tanya siapakah dalang di sebalik semua ni. Okay? So sebelum saya akhiri, saya nak beritahu, tulis di kulit buku, ini adalah untuk orang agama Kristian, tidak boleh mengekang orang Melayu untuk beli buku itu, dan tidak ianya akan menimbulkan kekeliruan yang lebih besar, khususnya di kalangan remaja Muslim yang akan bertanya, adakah kita diajar Islam yang salah? Sebab dalam Alkitab bahasa Melayu dia tulis sana Jesus adalah anak Allah. Jadi adakah kita diajar benda yang silap? Ada niat jahat. The non-Muslim tak ada hujah, tak ada apa-apa fakta yang boleh sokong hujah mereka bahawa nama Allah perlu digunakan. Tak ada. Ini hanyalah sentimen yang dihujahkan menggunakan emosi untuk mengapi-apikan semangat orang bukan Muslim bahawa orang Muslim sedang menyekat hak kita sebagai rakyat Malaysia untuk menggunakan nama Allah. Tidak lebih dari itu. Mereka tidak ada fakta, mereka tidak ada hujah. Ini adalah diskriminasi terhadap orang Islam. Melayu Islam kena bangkit dalam isu ni. Bangkit, jangan takut dengan siapa-siapa. Bangkit dalam isu ni. Saya tak suruh pergi bergolek kat jalan, saya tak suruh melakukan benda-benda melampau, tetapi perlu bangkit dan tidak bertolak ansur dalam isu ni, kerana sudah menjadi tanggungjawab mempertahankan kemuliaan agama Islam. Wajib, ya. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, dan salam kuasa ketiga.